Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. So, kali ni saya nak cerita pula. Saya nak share um, untuk next step punya. Selepas you all dah tengok 3 website tadi, which is Bursa Marketplace, KLSE Screener dengan Malaysia Stockbiz. So mungkin ada benda lain lagi yang you all perlu tahu sebagai beginner. Okay, so saya share screen saya. Alright, so hari ni kita cerita pasal Bursa Marketplace. Okay, Bursa Marketplace ni banyak benda yang you all boleh tahu. Okay, share screen again. Okay. Okay, so kat Bursa Marketplace ni, you all dah login. So ni saya dah login lah, siap-siap. So dekat dalam ni, kita boleh tengok, okay cuba kita tengok daripada depan home. So tengok macam ni macam like, kita nak pergi mana tengok benda macam ni kan. Kalau untuk yang dah tahu, yang saya dah pernah ajar, dia masuk sini, dia tahu terus nak pergi mana. So terus search company apa, macam tu kan. Tapi kalau untuk beginner, sebenarnya you all boleh explore tau this website. Sebab this website ni dia ada buat untuk beginner, untuk intermediate, untuk advance. So sekali pukul lah. So kita cerita sekarang untuk beginner dulu. Okay. So kalau beginner, you just click for the beginner. Okay, ada banyak education yang dia boleh bagi. So you are beginner kan? So just pergi dekat beginner. So dekat beginner ni ada banyak yang you all boleh explore. Contoh macam saya hari ni, saya cuba nak explore on learning. So saya dah masuk bahagian learning ni. Okay. So banyak benda yang you all boleh belajar kat sini. Okay. So cumanya hari ni saya nak cerita sikit. Okay, Pak D ni adalah saya punya cikgu jugalah. Saya dulu masa belajar online pun, sebelum saya belajar dengan Haji Asri, saya belajar dengan Pak D. So Pak D ni dia ajar banyak untuk investor. So that's why saya masuk CDS tu, saya masuk gelanggang Bursa ni saya terus jadi seorang investor. Meaning saya memang pilih company yang value added, yang value dia kira memang untuk investor lah. Kalau kita investor, kita mesti cek company yang sangat value untuk kita kan, yang akan bagi kita pulangan macam tu. So jadi masa mula saya masuk tu memang saya investor. So jadi saya bila masuk tu saya just biar, saya akan kerja. Jadi biarkan. So macam tu lah startnya dengan investor. So lepas dah lama sikit, bukan dah lama sikit lah, masa mula-mula belajar dengan Haji Asri tu, satu tu saya buat investor, satu lagi tu saya, satu tu maksud saya modal. Modal tu saya mulakan sebanyak RM500 untuk belajar. Seriously, you all kalau baru-baru memang kena sediakan satu modal yang you all boleh rasa kalau dia hilang, bukan hilang lah, kalau dia hangus, kira you all tak sakit hati. Macam tu. Sebab kita nak belajar. So sebab kita bila buat trade, tak semestinya kita buat terus kita dah berjaya tau. Jadi kita kena belajar. So bila belajar tu start dengan belajar dengan modal yang sikit. Bukan modal yang sikit. Modal yang you all sanggup hangus. Macam tu. Untuk kira tujuan pembelajaran lah. Okay. Okay, kalau you all start terus yang besar, 20,000 contohnya kan. Lepas tu kalau hangus kan sakit hati kan. Jadi better kalau nak belajar start dengan modal yang sikit. Modal yang banyak-banyak tu sabar dulu. Belajar dah okay, baru you all teruskan. Maksudnya tambah-tambah ke apa macam ni. Tengok you all punya team dah cantik, baru you all ni tambah lagi. Okay, so selalunya bila kita buat saham kan, kita start ni, ataupun orang yang belum pernah start, dia akan tanya, modal kecil boleh ke? Sebab selalu kita akan dimomokkan dengan modal saham ni kena besar. Sama lah juga saya dulu. Saya ingat kalau nak buat saham ni kena ada 20,000 baru boleh buat saham. Macam tu. Tapi bila saya dah saya belajar dengan Pak D. Masa belajar dengan Pak D tu online. Jadi saya pun still tak nampak lagi modal kena besar ke kena kecil ke apa. Tapi bila saya masuk dengan Haji Asri tu baru saya nampak, oh ya elah. Rupanya kalau kita ada 102 pun dah boleh juga. Tapi dia punya untung tu faham-faham je lah kan. Sebab modal kecil, untung pun kecil lah. Jadi kena faham-faham sendiri. Okay, so
modal kecil tak ada masalah ya, sebab macam contoh ni saya buka ni nota saya lah dengan Pak D. So modal kecil tak ada masalah sebab sekarang ni beza tau. Dulu kan saya pernah cerita kat video sebelum ni, kalau dulu kita punya satu lot tu equals to 1,000 seribu unit. That's why masa tu semua orang ingat kena modal besar. Sebab kalau misalnya apa tu, satu saham tu RM1. So kalau 1,000 unit kena RM1,000. Betul tak? Tapi sekarang ni dah lain. Sekarang ni kita punya minimum pelaburan saham adalah 100 unit. So satu lot equals to 100 unit. So contoh kalau kita ada saham yang RM1 tadi, kalau dia kata paling minimum tau 100 unit, maknanya you all kena ada modal sebanyak RM100. Yes, that's correct. Okay. So sekarang ni itu cerita pasal saham, tapi you all perlu kena tahu, selalunya orang akan cerita separuh jalan je. Dia akan cerita pasal satu saham RM1, kalau 100 dan 100 lah macam tu. Tapi sebenarnya kita ada modal lain yang kita perlu prepare, which is the brokerage fee. Brokerage fee ni yang kita akan bayar pada kita punya broker. Broker ni yang kita kan buka CDS kan. Contoh kalau ada orang buka CDS Hong Leong Bank, ada orang buka CDS RHB Bank, ada orang buka CDS Ambank. Jadi kita kena bayar brokerage fee tu pada company-company, bank-bank ataupun broker-broker yang kita buka CDS dengan dia. Ialah sebab kita pinjam dia punya platform kan untuk beli dekat bursa. Jadi kita mesti kena bayar dia punya charge. That is how they make money. Tapi kita this is how they make money, of course lah, sebab tu charge. Biasalah macam kita beli makanan pun kita ada charge juga kan. Kita beli apapun facilities yang kita pakai yang berbayar, mesti kita kena bayar. Betul tak? Lepas tu clearing fee. Clearing fee ni kita bayar pada bursa. Okay. So duty stamp. Duty stamp ni pun kita bayar pada kerajaan. Sales and service tax. Ini kita bayar kepada kerajaan juga. Cukai yang dikenakan ke atas brokerage fee. So contoh brokerage fee kita, contoh Hong Leong Bank RM9. So ada cukai lah ke atas RM9 tu. So dia ada macam nanti bila charge you off akan jadi RM12 lah, RM12.90 ke macam tu. Okay. So RM12.90 tu termasuk ni keempat-empat ni. Sebab jadi you all kena macam nak cakap macam saya ni suka nak tengok company apa, kena duty stamp ke apa ke macam tu kan. Jadi ada company kerajaan dah free kan dia punya duty stamp, which is company yang modal dia bawah berapa ratus ribu macam tu. Okay, that's another story, nantilah kita cerita. Jadi bila kita buat trading tu nanti, kita tak payah sibuk-sibuk nak jaga pula. Kita tak payah nak sibuk-sibuk nak kira in details. Yang kita perlu tahu berapa charge selalu kena kalau kita beli dan berapa charge selalu kita kena kalau kita jual. So it's about ada yang kena RM12, ada yang kena RM14, ada yang kena RM9. It depends. Okay. So contoh kita bagi contoh okay, saham harga RM1. Okay. So kita beli 100 unit. Berapa ringgit? Saya kalau kelas depan mata ni, saya suruh dia ambil kalkulator, kira tekan depan mata saya. Okay? So RM100. Okay. So brokerage fee dia RM12. Brokerage fee ni daripada CDS tadi tu yang broker tu. Ingat tak? You all buka dengan mana? RHB. You all buka dengan Hong Leong Bank. This brokerage fee ni depends on the broker. Okay? So clearing fee dia adalah 3 sen. Okay? So lepas tu duty stamp dia RM1. So SST dia adalah 0.72. So kalau beli saham harga RM1, this is the cost kalau you all beli 100 unit. Itu RM13.75 tu, nampak tak? This is the another modal yang biasanya orang terlupa nak cerita ataupun diorang just cerita sampai sini je selalunya. Saham berapa? Pada minimum 100 unit. So dia harap 100 lah. Jadi orang ingat 100 gitu je. That's why nanti bila dekat CDS dia pergi letak 100 je. Bila dia dah beli, lepas tu kan kena bayar lagi RM13.75. Ada broker dia akan tunggu 3 hari ke atau macam mana untuk tunggu. Kita cukupkan bayar sampai RM113.75. Sebab kita kan dalam CDS ada RM100 sahaja. Sepatutnya kita kena bayar RM113.75 tapi kita tak bayar lagi kan. Kadang ada broker yang baik hati,
yang jaga kita, dia akan telefon kita, dia akan cakap kurang ni RM13 je mesin, masukkan, dia suruh masukkan. Ada broker yang macam mungkin dia dah ramai sangat orang yang dia jaga, so dia buat force sales. Force sales ni maksudnya nanti esok pula, macam contoh dalam lepas 3 hari kita tak back in lagi, dia terus akan jual. Dia jual suka hati dia. Saya pernah kena tapi saya tak biasa sebut lah siapa. Okay. Dia terus jual, kalau kita beli 200 unit, kita pun ingat harga kita pun main kira-kira macam gitu je. So jadi kita ingat okay, CDS kita dah cukup macam tu kan. Tapi rupanya terkurang berapa. Kita beli 200, dia pergi force sales yang 100 tu. Macam gitulah. So jadi that's why kadang-kadang ada orang kena macam tu, force sales tu. Okay. Cuba kalau kita tengok yang RM2 pula. So RM2. 100 unit RM200. Brokerage fee ini. Clearing ini. Duty stamp ini. Nampak tak beza? Tak ada beza kan ni? Padahal unit naik. Ini menunjukkan dia punya charge tu adalah sekali transaction. Okay? Sekali transaction. Brokerage fee ni. Sekali transaction. Kalau you beli hari ni 100, esok 100, esok lagi 100. Dia berkumpul lah 12 kali. RM12. RM12. Tapi kalau hari ni you beli terus 300, still RM12. So, fikir betul-betul ketika nak buat trade. Okay? So, Jadi. So ini masa you beli. Kalau jual, dia punya charge pun lebih kurang tau yang bawah ni. Okay? Sebab kadang-kadang ada juga yang dia letakkan macam ini. Brokerage fee 0.42% atau RM12. Whichever higher. So kalau you beli tinggi, you beli tinggi. Okay? So dia bukan RM12 lagi. So contohlah 0.42 ni kalikan dengan ini. Dapat berapa? 42 sen kan? So mana lagi tinggi? Ini ke RM12 ke 42 sen? So dia akan ambil yang mana paling tinggi. So kalau contoh you beli 1000 unit. 1000 unit kali ni dapat berapa? RM42. So dia ambil lah RM42 tu. Contoh. Ni kira tak pakai calculator. Jadi jangan kira betul-betul sangat lah apa saya cakap ni. Saya bagi contoh. Kalau 0.42 ni adalah RM42. Kali dengan you all punya ni, lebih tinggi dari RM12 ni kan, so dia akan ambil RM42. Okay? Boleh? Tengok yang kalau harga saham RM5, so 100 unit RM500 lah. Biasa kan orang cerita bersini, jadi dia lupa tau yang ada brokerage fee lah, apa-apa ni lah, nampak? So kalau you all tengok pertambahan tu, sama je lebih kurang RM13. Dia lebih tak jauh sangat. Tengok RM13. So kuantiti tu, dia tak ada hal kalau kuantiti sebab brokerage fee ni based on transaction. Okay. Alright. Okay. So, saya rasa sampai sini je dulu untuk this video. Kita akan sambung nanti. Bye.